Assalamualaikum, kami kumpulan 9 dari Seksyen 4 akan menerangkan mengenai pengukuran kuantiti bagi projek pembinaan fasiliti penyimpanan. Ahli kumpulan 9 ialah Rosalinda binti Suraidi, saya Nur Syarifana binti Yazid, Dania Kristina binti Badrul Hisham dan juga Nur Syazuna binti Abdul Rahman. Assalamualaikum and hi, nama saya Rosalinda binti Zuraidi. Saya akan present tentang pengenalan. Macam yang kita semua perhatikan di sekeliling kita sekarang, peratusan pembinaan bangunan semakin meningkat sesuai dengan pembangunan negara kita yang sedang membangun. Untuk pembinaan sesebuah bangunan, dia ada a few step yang dia kena patuhi. And untuk tegasan ni, step dia yang kita akan fokuskan adalah daripada segi pengiraan kos pembinaan. Pengiraan kos pembinaan ni actually meliputi kepada beberapa bahagian. Yang pertama daripada segi bahan binaan, yang kedua daripada segi buruh dia, yang ketiga loji, yang keempat peralatan, and for the last one is keuntungan. Okey, macam mana nak kira kos pembinaan ni? Kita menggunakan pengiraan kuantiti. Apa itu pengiraan kuantiti? Pengiraan kuantiti adalah kuantiti bahan akan diukur berdasarkan lukisan yang telah disediakan. Pengukuran kuantiti ni juga digunakan oleh pihak klien untuk menyediakan dokumen tender. Penyediaan kuantiti ni digunakan oleh pihak klien dan kontraktor. Dua-dua guna pengukuran kuantiti. Untuk tegasan ni, borang kadar harga JKR telah kami jadikan rujukan untuk menentukan kos harga dan senarai kuantiti bagi kerja penggalian tanah dan pembinaan asas pad untuk fasiliti penyimpanan. Kita teruskan presentation kita seterusnya dengan pengukuran dan pengiraan kuantiti. Pengukuran merupakan proses di mana ukuran diambil dari lukisan yang telah disediakan dan dicatat di dalam kertas khas bagi tujuan ukuran untuk item-item binaan. Ukuran-ukuran yang diperolehi akan didarabkan dan dicampurkan untuk mendapatkan kuantiti yang telah ditetapkan. Tujuan pengukuran ini diadakan adalah untuk menganggarkan kos kasar bagi sebuah pembinaan. Dan selain daripada itu, tujuan utama kita buat ni adalah untuk menyediakan senarai kuantiti. Senarai kuantiti ni perlu diselesaikan dengan menggunakan kaedah tertentu. Untuk mengelakkan sebarang kekeliruan, Malaysia dah selaraskan untuk kita menggunakan kaedah pengukuran setara or kita boleh panggil dia Standard Method of Measurement of Building Works Edition. Kaedah pengukuran setara ni merupakan panduan yang digunakan oleh semua juru ukur untuk menyediakan senarai kuantiti. Assalamualaikum and hai, nama saya Nur Syazuna binti Abdul Rahman, nombor metrik AA200249. Saya akan terangkan tentang pengiraan. Okey, first kali kita akan mula dengan excavation works. Okey, bahawa excavation works ni dia works below floor finish and kena cari length or breadth. Okey, bila length or breadth dia akan dapat 6.000. Dah dapat tu baru boleh cari excavation topsoil for preserver average 100 mm deep and akan dapat 36.0 meter square. Okay, daripada length or breadth tu juga kita gunakan untuk cari deep preserve topsoil in term spoil heaps average 10 meter distant. Okay, bila dah kira-kira akan dapat 3.6 meter kuasa 3. Okay, next kita akan cari surface excavation depth. Lepas kita tolakkan dengan topsoil excavation tadi, kita akan dapat 0.25. And dari 0.25 ni kita darabkan dengan length or breadth tadi, akan dapat 9 meter kuasa 3. Yang 9 meter kuasa 3 tu untuk excavation to red level maximum depth and E 250 mm. Okay, next ram excavation mat from site, and nilai dia sama
je dengan nilai yang tadi, iaitu 9 meter kuasa 3. Next, pit excavation depth. Total lepas kira-kira akan dapat 1.45. Lepas tu kita akan tolakkan 1.45 tu dengan topsoil dengan red level punya nilai, iaitu 0.1 dan 0.25, and nilai akhir akan dapat 1.1. Seterusnya, excavation pit to red coal bases starting from red left, maximum depth and E 1 meter. Okay, dia nilai dia akan dapat 4. Lepas tu detour and E 2.0 meter, nilai dia akan dapat 0.4. Okay, next, filling to excavate with mat arising from excavation. Okay, nilai akhir akan dapat 4.4. Dia akan deduct, okay, daripada sambungan tadi, iaitu work below floor finish, iaitu volume of stump in pit HT 1.1 akan ditolakkan dengan topsoil dengan red left, iaitu 0.1 dan 0.25, dan nilai akhir dia akan dapat 0.75. Untuk kolom stump size 300 x 300, jalan kerja dia 0.3 kali dengan 0.3 kali dengan 0.75 kalikan dengan 4 akan dapat 0.27. And next, bases size 1000 x 1000, 1 kali 1 kali 0.3 kalikan dengan 4 akan dapat 1.2. And last kali, concrete blinding 1000 x 1000, 1 kali 1 kali 0.05 kalikan dengan 4 akan dapat 0.2. And nilai akhir dia akan dapat 2.73. Okay, next, ram excavation map from side. Okay, first kali cari kolom stump size 300 x 300, 0.3 kali 0.3 kali 0.75 kali 4 akan dapat 0.27. Okay, next, bases size 1000 x 1000, 1 kali 1 kali 0.3 kalikan dengan 4 akan dapat 1.2. And last kali, concrete blinding 1000 x 1000, jalan kerja dia 1 kali 1 kali 0.5 kali dengan 4 akan dapat 0.2. And nilai akhir akan dapat 1.67. Next, trench excavation length. Okay, untuk dapatkan ni, yang awal-awal sekali ialah 5.000. Okay, kita akan tolakkan dengan coal stump dia, iaitu 0.3 akan dapat 4.7. Okay, untuk depth pula, head of beam at lean concrete 0.5 tambah dengan 0.05 akan dapat 0.550. Okay, lepas tu kena tolakkan dengan topsoil dengan red left tadi, iaitu 0.1 and 0.25, and nilai akhir dia 0.2. But nilai tu tak mencapai 0.25 meter. Excavation not exceeding 0.25 meter. Okay, next kita akan cari excavation DR to grade beam starting from red left, depth and E 0.25. Okay, jalan kira dia 4.7 darabkan dengan 0.25 darabkan dengan 0.2 darab dengan 4 akan dapat 0.94. And last, ram excavated map from site, 4.7 darabkan dengan 0.25 darabkan dengan 0.2 darab dengan 4 akan dapat 0.94. Okay, sekarang ni dekat concrete works. Concrete works, first, concrete grade 7, lean concrete not exceeding 100
mm thick laid on earth. Okey, jalan kira dia 1 kali 1 kali 0.05 kalikan dengan 4 akan dapat 0.2. Seterusnya, reinforce in situ concrete grade 20 in pad footing. Jalan kira dia 1 darab 1 darab 0.3 darabkan dengan 4 akan dapat 1.2. Next, reinforce in situ concrete grade 20 in column stump. Jalan kerja dia 0.3 darab 0.3 darab 1.1 darabkan dengan 4 akan dapat 0.4. Seterusnya ialah formwork. Okay. Stump GTH ialah 1.2. Okay. Lepas tu formwork to sides of column stump. Jalan kerja dia 1.2 darab 1.1 darabkan dengan 4 akan dapat 5.28. Next, formwork to FDN SN beds, FDN G girth akan dapat nilai dia 4. Okay, formwork to edges and faces of FDN exceeding 250 mm BNE 500 mm height. 4 tadi kita darabkan dengan 4 akan dapat 16. Reinforcement in stump. Okay, reinforce bars in isol column stump. Okay, mula-mula cari stump length dulu. FDN stump length in core 0.3 tambahkan dengan 1.1 tambahkan dengan 0.4 akan dapat 1.8. Okey. 1.8 tadi akan tolak dengan concrete cover FDN bars and nilai akhir dia akan dapat 1.728. Okey. 1.728 kita tambahkan dengan band iaitu 0.2 akan dapat 1.928. Okey, next 12 mm dial HT steel reinforcement in isolated isol column stump 1.93 kita darabkan dengan 4 darabkan dengan 4 lagi akan dapat 30.88. Okey, links GTH. Okay, width dia 0.3 kita akan tolakkan dengan concrete cover iaitu 0.08 akan dapat 0.220. Okey, darabkan dengan 4 akan dapat 0.880. 0.880 tu kita tambahkan dengan hooks 24D akan dapat nilai akhir dia akan dapat 1.072. Okay, and last kali 8mm dia MS reinforcement in links in isol column stump 1.07 yang dapat dari links GTH tadi kita darabkan dengan 4 and darabkan dengan 6 and akan dapat 25.73. Next, reinforcement in pad footing. For the reinforcement in pad footing, 60 mm DIA HT steel reinforcement in FTNS. Then, concrete in ground beam, concrete ground 7 link concrete in NE 100 mm THK laid on earth. Reinforce in situ concrete G in situ concrete ground 20 in ground beam. Formwork to ground beam. Formwork to ground 6 meter at seat 250 mm but NE 500 mm height. Reinforcement for ground beam. 12 mm TIA HT steel reinforcement in GRD beam. Reinforcement for ground beam cone 10 mm DIA MS reinforcement in stir-up in ground beams. For the hardcore, 150 mm THK hardcore of clean hard broken stones obtained off-site, then proof cost. Poly not less than 1000 gauge Horis TPM LAPPD 100 mm at JTS laid on HC. And last, for concrete bed, concrete ground 20 in bed at seat
100 mm PNE, 150 mm thick lead on hardcore. That's all from me. Thank you. Kesimpulannya, kerja mengukur kuantiti dilaksanakan bagi tujuan menghargakan sesuatu projek dan juga untuk menentukan kuantiti bahan yang diperlukan dalam sesuatu projek pembinaan. Dan juga senarai kuantiti mengandungi beberapa perkara penerangan, contohnya adalah seperti kerja-kerja awalan, spesifikasi, wang kos prima, wang peruntukan sementara, wang luar jangka dan juga lain-lain yang biasanya digunakan bagi tujuan tender dan juga kontrak. Senarai kuantiti telah menjadi asas dalam penyediaan perakuan interim dan juga penilaian perubahan kerja. Ini adalah kerana berkemungkinan terdapat beberapa perubahan dalam senarai kuantiti yang disesuaikan dengan kehendak klien dari segi reka bentuk, kualiti kuantiti dan juga kuantiti bahan yang diperlukan oleh pihak klien. Ia juga membantu dalam menentukan kebolehlaksanaan kerja bagi sesuatu projek pembinaan. Dan juga sebagai seorang pelajar, kita perlu tahu tentang cara mengukur kuantiti yang betul bagi kegunaan masa hadapan. Jadi, ahli kumpulan kami telah berjaya menyelesaikan pengiraan untuk pengukuran kuantiti bagi setiap komponen structure, substructure yang telah diberikan pada pelan projek pembinaan fasiliti penyimpanan.